Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hafiz bin Ramlan, memegang nombor metrik 054688, akan memberi khutbah bertajuk Ibu Bapa Cemerlang, Anak-anak Gemilang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu, na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah wa usikum bi iyaya bittaqullah faqad faza al muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, rebutlah peluang kehadiran kita pada hari ini dengan berazam untuk meningkatkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berusahalah untuk memberi kebaikan kepada seramai mungkin manusia, di samping bermuhasabah untuk tidak mengulangi segala kesilapan yang pernah dilakukan. Jadikanlah akhirat sebagai matlamat, agar dunia yang digenggam menjadi modal yang paling berharga untuk menggapai redha ilahi. Pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang bertajuk Ibu Bapa Cemerlang, Anak-anak Gemilang. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, setiap detik perjalanan kehidupan kita adalah satu pengembaraan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia yang dihidangkan di hadapan kita adalah ruang yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari dan mengumpul sebanyak mungkin modal sebagai bekalan meniti kehidupan akhirat yang kekal abadi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, pernah sesuatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu didatangi oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW memegang kedua-dua bahunya sambil bersabda dan berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibu au abiri sabili. Bermaksud, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu orang asing atau pengembara. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan peringatan kepada kita mengenai hakikat kehidupan dunia ini melalui firman-Nya di dalam surah Ghafir ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi innama hazihi hayatud dunya mata'un wa inna akhirati yaddarul qarir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja, dan sesungguhnya hari akhirat itu sahaja negeri yang kekal. Namun dalam menuju kehidupan akhirat, nikmat hidup yang kita tempuhi sekarang perlulah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada hari Jumaat yang mulia ini, saya menyeru diri saya dan sidang jemaah sekalian, marilah kita perbaharui azam, tanamkan cita-cita, berjalan, mengatur langkah, tetapkan sesuatu sasaran yang lebih baik dalam setiap lapangan kehidupan. Bukan sahaja dalam aspek pekerjaan, bahkan dalam aspek kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perancangan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang dihajati perlu berada di landasan yang selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walau apapun tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini, terutama sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan komuniti setempat, kita hendaklah memastikan nilai takwa dalam diri menjadi tunjang dalam setiap tindakan. Lebih-lebih lagi kepada ibu bapa, terutamanya permulaan sesi persekolahan
yang sangat mencabar bukan sahaja terhadap ibu bapa, bahkan anak-anak yang baru memasuki gerbang persekolahan. Justru berazamlah untuk menjadi ibu bapa yang mendidik dan membentuk anak-anak, bukan hanya sekadar melepaskan tanggungjawab kepada pihak sekolah semata-mata. Dalam memastikan keseimbangan pendidikan anak-anak kita, 3 aspek yang perlu diberi perhatian oleh setiap ibu bapa iaitu: yang pertama, pendidikan jasmani. Ia merangkumi penyediaan makan minum, pakaian, tempat tinggal yang selamat dan mampu memelihara kesejahteraan fizikal mereka. Semua sumber-sumber penyediaan ini perlu dipastikan diperoleh dari sumber yang halal, bersih, menyihatkan dan menjamin kesejahteraan pembesaran tubuh badan mereka. Dan yang kedua iaitu pendidikan rohani. Jiwa anak-anak perlu dipupuk dengan iman dan akidah yang benar, taat mengerjakan solat dan kuat menjauhi maksiat dengan iman yang ditanam, tabah dan sabar dalam menghadapi ujian dan cabaran hidup. Dan yang ketiga iaitu pendidikan akhlak. Anak-anak juga perlu dididik dengan budi pekerti yang mulia. Mereka perlu dilatih dengan melazimi akhlak-akhlak terpuji seperti bercakap benar, amanah, menyempurnakan tugasan, pemurah dan bertimbang rasa. Di samping itu, mereka dididik untuk menjauhi sikap dan perlakuan yang tercela seperti suka membohong, pemarah, dengki dan iri hati. Dalam memastikan ketiga-tiga aspek itu dipupuk dan dibangunkan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain, proses tarbiyah ini perlu disusun dengan kemas dan sempurna. Antara langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa bagi menyempurnakan pendidikan anak-anak mereka ialah dengan menyediakan keperluan hidup sebaik mungkin. Ibu bapa yang berjaya mempersiapkan keperluan akan dapat memagar anak-anak daripada terdedah mencari keperluan hidup yang di luar. Situasi ini akan menyelamatkan mereka dari terlibat dengan pelbagai kerosakan dalam masyarakat. Dalam pada itu, ibu bapa mestilah sentiasa memberi nasihat dan pedoman ke arah kebaikan. Bimbinglah mereka agar sentiasa memelihara diri daripada terjebak dengan kemungkaran. Inilah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim dalam mendidik anaknya. Pelbagai bentuk nasihat diberikan untuk memastikan anaknya ingat dan sentiasa terpandu melazimi ketaatan. Antara pesanan beliau ialah memelihara iman dan menjauhi syirik, mendirikan solat, berbuat baik kepada ibu bapa, mengikhlaskan amalan kerana Allah, menjayakan amal ma'ruf nahi munkar, bersabar dengan ujian hidup yang merendahkan diri sesama manusia. Seterusnya, ibu bapa mestilah sentiasa mengawasi tingkah laku dan sentiasa memperbetulkan kesilapan mereka. Elakkan daripada mencela dan memaki dalam mendidik anak-anak. Inilah yang diperingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min ballata'ani wala la'ani wala fahashi wala ba'izi." Yang bermaksud, orang beriman bukan mereka yang suka mencela, mengutuk, bercakap kotor dan keji. Jika sekiranya setiap ibu bapa memainkan peranan masing-masing dalam mendidik anak-anak, mimbar yakin dan percaya mereka akan menjadi pelajar yang baik dan berdisiplin di sekolah. Curahan ilmu yang diberikan oleh guru-guru di sekolah akan lebih mudah diterima oleh mereka. Alangkah beruntungnya bagi ibu bapa yang anak-anaknya bukan sahaja cemerlang, malah berakhlak mulia sebagai Muslim sebenar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati bersama beberapa kesimpulan sebagai renungan. Yang pertama iaitu kehidupan kita adalah sebenarnya seorang pengembara, maka bekalkanlah diri dengan modal yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Kedua, jadilah ibu bapa yang berperanan dalam memastikan pendidikan anak-anak sentiasa terjamin dan terpelihara. Ketiga, berusahalah
untuk menjadi ibu bapa yang sentiasa membentuk diri anak-anak dengan akhlak terpuji supaya mereka menjadi muslim sejati. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Luqman ayat 17 hingga 18, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya uqimis shalah wa amur bil ma'ruf wa annahu 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmi umur wa la tusair haddaka linnasi wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Bermaksud, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala musibah yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Dan janganlah engkau memaling mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimi wal muslima wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fayya huwa takfirin wa ya najat tabi'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Amma ba' fa ya abdallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'ati la'allakum tuflihun. Ma'asyar muslimin wa rahmatullah, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ahli sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arfil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Allahumma arfi ala bala wal bawa wal fasha ma la yasfahu ghairak. Allahumma inna na'udzubika min barasi wal junun wal hadawa min sayyi'il asqam. Allahumma ashfa mardana warham mautana wal ataf bana fi man nazal bana. Allahumma afi maulana wa asqa billah sultan maizan zaina abidin ibn marhum sultan mahmud muktafi billah syah wa anzala rahmana alaihi wa ala sultanah nuzahirah sultanah Terengganu wa ahfaz auladahu wa ahlihu wara'ahu wal muslimin wal muslimat fi dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asfas walil ahdi Tunku Muhammad Ismail ibn Wasabillah Sultan Maizan Zainal Abidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadullah uzkurullahal azim yarzuqukum wa ashkuru ala ni'mahu yazrikum wa la yazkurullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatukum yarhamukumullah.